Oke, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Thank you yang sudah join ataupun masuk live kami. Kami daripada warga MBUC. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Habibi dan di sebelah kita, nama saya adalah Desmond Edward. Oke, hari ini kita akan bincang-bincang sikit lah pasal kos-kos yang ada di MBUC. Dan kita cuma cerita satu persatu. So, hari ini kita akan bincangkan apa itu kreatif multimedia, dan di sebelah saya ini adalah pakar dia. Kalau mau tahu, nanti kalau mau tahu apa itu kreatif multimedia, kamu akan komen, tanya apa aja yang kamu bingung-bingung, apa kelayakan dia, macam mana mau masuk, kamu boleh komen. Betul kah, Sir? Betul, ya betul. Oke, saya ada beberapa soalan lah. Tapi sebelum tu, kami warga MBUC mengucapkan selamat Hari Raya dan selamat Hari Keamatan. Belum terlambat bahkan. Oke, kita terus jalan. Apalah lambat-lambatkan kita punya live. Kita akan terus tanya soalan pertama. Apa sebenarnya bidang multimedia kreatif, tuan-tuan? Oke, kalau kita tengok ni bidang multimedia kreatif ni, nah ni dia punya apa ni, bentuk BM lah. Kalau BI dia adalah kreatif multimedia. Sebenarnya ni multimedia kreatif ni dia ada dua ayat. Satu ni ayat dia kreatif lah. Kita kena kreatif. Satu lagi tu adalah multimedia. Okey, untuk multimedia ni dia sebenarnya adalah konten. Tapi bila konten tu dia ada banyak campuran lah. Untuk multimedia ni dia ada campuran konten untuk image, video, teks, semualah dicampur dijadikan satu konten. Okey, jadi kreatif multimedia ni dia termasuk dalam semua bidang lah, banyak bidang. So, itu je lah. So, sekarang itu adalah soalan pertama. Mungkin kamu bingung-bingung kan, apa tu. So, multimedia ni dia ke arah kreatif. So, kalau soalan kedua, boleh buat kartun kah? Boleh. Boleh bahkan. Banyak. So, soalan ketiga, contoh-contoh kemahiran dalam bidang multimedia kreatif. Okey, dalam multimedia kreatif ni yang kemahiran yang boleh belajar banyaklah. Sebab dalam kreatif multimedia, contohnya student, dia akan belajar macam mana cara buat animasi, buat game, cara untuk buat editing video, editing gambar. Jadi semua tu orang kena belajar kemahiran macam mana cara yang terbaik untuk buat satu game. Atau macam mana cara yang terbaik untuk ambil satu gambar tu supaya dia nampak yang menarik lah. Jadi apa yang software dorang belajar tu, tuan? Software dia banyak. Contohlah untuk software yang mengedit gambar lah. Contohnya, software? Kita akan menggunakan Photoshop. Jadi dalam kreatif multimedia ni, untuk kos ni kita akan ajar student macam mana untuk menggunakan software itulah. Jadi dalam kemahiran dorang tu, bila dorang sudah tahu macam mana cara untuk mengedit gambar, jadi ni kemahiran dorang boleh bawa di luar lah. Dorang boleh jadi dorang boleh kerja di syarikat atau dorang boleh kerja sendiri dengan kemahiran yang dorang dapat tu dari kos ni. Syok juga kos ni ya. Okey, soalan selanjutnya. Kenapa multimedia ini jadi bidang yang penting sewaktu pandemik? Boleh bagi contoh kah, tuan? Boleh. Sebab sekarang ni semua kita tahu juga kan, dalam situasi yang pandemik ni ramai yang macam saya sendiri pun ramai dengar dari kawan-kawan lah yang kebanyakannya syarikat dorang mau cut cost, jadi peluang pekerjaan tu untuk buat masa sekarang kurang sudah. Terutamanya bidang-bidang yang perhotelan begitu. Jadi dia kurang sikit lah. Okey, kalau kos ni untuk multimedia, dia bagi peluang kepada mereka yang ada kemahiran dalam kreatif multimedia ni untuk kerja sendiri. Kita panggil dia macam freelance lah. Okey. Okey, selain itu dalam pandemik ni, bila masa pandemik ni, bidang kreatif multimedia ni penting sebab ramai lagi syarikat memerlukan mereka tu yang ada kemahiran dalam multimedia ni. Contohlah, mana-mana syarikat yang ada produk dan mereka ingin market produk tu,
Jadi caranya dorang kena ada, mesti ada seseorang yang dapat membuat konten. Jadi konten tu kebanyakannya yang dalam bidang ni lah. Dorang akan buat konten untuk, contohnya macam di NBUC ni pun kita buat macam sekarang lah, untuk bagi awareness dan untuk bagi orang maklumat tentang kos kita yang kita offer sekarang ni. Okay. So, dia punya tempoh pengajian berapa lama tuan? Okay, tempoh pengajiannya 2 tahun setengah. 2 tahun setengah lah. Ya. So, 2 tahun belajar, 6 bulan praktikal. 6 bulan praktikal, ya betul. Dia punya, kelayakan berapa kredit? Kelayakan dia 3 kredit lah. 3 kredit lah. Apa aja yang perlu kredit tu? Kredit dia perlu, ni kredit ni dia tidak perlu kredit maths lah. Mana-mana subjek yang 3 kredit boleh masuk untuk apply. Ini subjek lah. Ini subjek. Nah, siapa yang berminat memasuk kreatif multimedia ni, dia cuma perlukan 3 kredit BM sejarah mesti lulus. So, dia punya kelayakan tu sangat mudah. Kalau berminat, bolehlah PM, DM, kamu WhatsApp nombor-nombor yang nanti kita bagi. Jangan tunggu. Okey, soalan selanjutnya, cara pembelajaran tu macam mana? Teori, praktikal tu macam mana? Okey, untuk cara pembelajaran multimedia kreatif ni, dia ada teori dan praktikal lah. Untuk semester pertama contohnya, kita akan ajar student teori dulu. Bagi dorang menyesuaikan diri dengan ni kos dululah. Bagi dorang, contohnya kita ada subjek untuk mengajar dorang macam mana untuk appreciate seni, arts. Jadi itu lebih kepada teori lah. Bila masuk semester kedua, ada 1-2 subjek di mana kita ajar dorang macam mana mengedit gambar. Okey. Contohnya macam fotografi lah, mengambil dan mengedit gambar. Itu untuk semester kedua. Semester yang seterusnya lebih kepada praktikal. Jadi kita akan mengajar dorang contohnya untuk membuat video, editing video, membuat game, programming. Jadi itu lebih kepada yang praktikal sudah lah. Jadi dorang kena guna software. Okey. Kalau kemudahan yang ada di MBC untuk pelajar-pelajar kreatif multimedia ni. Okey, apa kemudahan yang ada disediakan? Kemudahan dia di NBUC yang kita sediakan sekarang adalah yang paling penting untuk kreatif multimedia lah, adalah komputer, workstation yang boleh mampu untuk mengangkat software-software yang kita akan install tu lah untuk mengajar student-student dalam software-software yang digunakan untuk kreatif multimedia. Semua komputer yang kita sediakan di NBUC yang terbaru lah. Okey. So, kalau macam dorang sudah habis belajar, di mana dorang boleh praktikal? Industri mana yang dorang layak untuk praktikal? Okey, soalan ni ramai juga yang tanya sebab bila ibu bapa dorang mau masukkan anak dorang untuk mengambil diploma ni, ini antara soalan yang paling penting lah. Di mana anak saya akan kerja, dapat kerja. Praktikal lah. Basically, selalunya yang praktikal ni, bila dorang buat bagus dalam kerja dorang, selalunya akan diserap masuk sekali kan. Okey, untuk praktikal, kreatif multimedia ni ada banyak tempat lah di mana student-student boleh ambil praktikal. Antara contoh dia di station radio pun boleh, di bridal pun okey. Di mana-mana syarikat yang memberi servis untuk buat gambar, ambil gambar, edit poster, banner, semua tu. Mana-mana syarikat di college pun memerlukan sekurang-kurangnya 1 orang untuk mengurus ini department, jabatan untuk mereka punya marketing, untuk membuat video, poster, semua tu. Jadi mereka memerlukan juga ni lah, sekurang-kurangnya 1 orang dalam department ni. Satu company. Ya. Okey. Soalan yang biasalah student akan tanya, "Sir, confirm kan dapat kerja kalau saya masuk kos ini?" Confirm. Confirm? Ya, sebab di sini ada banyak company. Kalau macam saya tengok kawan-kawan saya pun, bila dorang keluar saja, maksudnya graduate dalam bidang ni lah, kreatif multimedia,
Selalunya yang tempat yang dorang akan pergi apply adalah, ini satu contoh sajalah. Syarikat-syarikat ini travel agent. Iya. Ya, travel agent. So travel agent ni dorang banyak lah di Sabah, yang banyak. Dorang memerlukan satu orang untuk buat dorang punya konten, untuk promote dorang punya ni lah, apa ni, package-package dorang tu. Dorang kan ada website, dorang kan ada Facebook page di mana dorang boleh buat video, di mana dorang boleh apa ni, market dorang punya servis tu. Okey. Kalau ada kamu yang dalam live ni ada soalan yang masih bingung-bingung, kamu bolehlah komen, tanya apa yang kamu mau tanyakan. Ataupun berapa tadi mungkin kamu sudah terlimpas berapa kredit, apa kelayakan, apa kemudahan. So kamu boleh tanya balik, nanti kita akan ulangkan balik apa soalan-soalan yang tadi kita jawab. So yang baru masuk live, sekarang ni kita tengah bincangkan kos yang ada di MBUC. Salah satu ialah multimedia kreatif. So multimedia kreatif ni dia punya kredit ataupun kelayakan adalah cuma 3 kredit, any subjek, dan tempoh belajar adalah 2 tahun setengah. 2 tahun belajar teori, 6 bulan akan belajar praktikal. Betul lah tuan? Betul. So saya ada soalan pribadi saya lah tuan. Okey, boleh tak? So student akan belajar di sini. Sekarang ni tengah PKP. So student belajar secara online ataupun macam mana tuan? Okey, buat masa sekarang kami tengah siapkan lah macam mana cara untuk dorang akan belajar ni. Tapi buat masa sekarang dorang akan belajar online lah. Semua menggunakan platform seperti Zoom atau Google Classroom, semua yang melalui online. Melalui online lah. Ya. So kita ada sudah soalan dari macam mana asrama dan pengangkutan? Boleh terangkan? Okay, asrama dan pengangkutan disediakanlah untuk 6 bulan yang pertama. Pengangkutan kita ada bus juga kan, yes, yang akan mengantar ke kolej. So kita asrama selama 6 bulan tidak perlu bayar apa-apa, dan kita ada pengangkutan sendiri yang mana asrama lelaki bus akan ambil dorang depan rumah. Siapa lambat bangun kita akan ketuk rumah. Pastikan jangan lewat datang kelas. Itu adalah jam kredit kamu untuk lulus. Faham ah? Soalan selanjutnya. Bingung-bingung orang menjawab. Manalah soalan selanjutnya? Okey tuan, kalau tiada yang jawab soalan, saya bagi soalan, boleh bahkan? Okey, boleh. So cara pemakaian macam mana tuan? Adakah MBC sediakan baju sendiri ataupun baju bebas? Cara pemakaian macam mana? Okey, cara pemakaian formal lah, kemas. Kemas lah. Kita panggil kemas. So pembelajaran fully BI atau BM? Okay, untuk pembelajaran tu dia ikut lecturer jugalah. Ada yang lecturer lagi prefer untuk mengajar dalam BM. Ada lecturer macam saya suka campur-campur. Tapi kalau ada student antara dalam kalangan kelas tu, ada satu student yang international. Jadi lecturer akan mengajar sepenuhnya dalam English. Okey. Ya. So soalan selanjutnya, saya dengar bahawa setelah tamat belajar confirm dapat kerja. Macam mana tuan boleh buktikan kenyataan itu? Adakah sudah ada alumni atau terbukti 100% boleh dapat kerja? Okey, ini saya jawab sendirilah. So multimedia kreatif ni adalah kos baru. Kita belum ada alumni lagi. So inilah first sem. So kita baru adalah sem 1 yang kita baru masuk intake pertama, iaitu intake Mei. So kita belum ada alumni lagi. Okey, itu soalan saya sudah terjawab. So soalan kedua adalah lepas 6 bulan berapa cas asrama? Asrama 150 selepas habis 6 bulan. Dan kalau mau tinggal luar, terserah. Bergantung kepada individu. Okey, soalan selanjutnya. Okey tuan, biasanya lah kalau tuan mengajar student, apa yang soalan-soalan student biasa tanya tuan? Okey, kalau saya adalah lecturer yang mengajar inilah subjek-subjek IT. Soalan yang selalu kena tanya, ini yang paling pertama lah. Mana-mana yang subjek saya ajar, orang akan tanya, kenapa susah sangat mau ni yang subjek-subjek IT ni. Dan itu ada beberapa student lah yang akan menanya begitu. Yang kedua, orang akan tanya, apa
bila diajar satu topik, kenapa pentingnya kita perlu belajar tu. Jadi saya akan bagi inilah dia punya penerangan kenapa kita perlu belajar ini dan itu. Jadi orang faham. Jadi orang fokus untuk belajar lagi lah. Okey. Okey, kita belum ada lagi soalan daripada kita punya yang dalam live ni. So saya ada soalan lagi lah. Kenapa student di luar patut masuk kos ni dan kenapa patut belajar benda ni? Kenapa? Okay, macam saya cakap tadi, ramai juga yang masih belum tahu apa maksud dia kos ni, Diploma Kreatif Multimedia. Tapi sebenarnya ni antara kos yang paling laku lah untuk sekarang punya ekonomi. Yes. Dan satu lagi, kos ni penting sebab senang untuk cari kerja. Tidak banyak saingan lah buat masa sekarang. Tidak ramai lagi yang tahu. Jadi inilah peluang untuk mengambil kos ni. Jadi bila student tu graduate, dia dapat kerja terus. Senang untuk cari kerja lah. Yes, betul. So, biasanya student akan tanyalah, confirm atau tidak confirm itu bergantung kepada student sendiri, macam mana dia explore diri sendiri, macam mana dia promosikan diri dia sendiri. Sebab kami berdua pun pernah juga sambung belajar, pernah juga belajar. So, confirm tak confirm, itu berserah kepada kamu. Itu soalan yang biasa kami jumpa. So, apa kelayakan mau masuk kos ni? Okey, kelayakannya 3 kredit any subjek BM sejarah lulus. Kalau berminat, boleh PM ataupun chat kita punya Facebook MBUC. So, boleh bertanya-tanya. Nanti ada staff yang akan chat kamu. So, soalan selanjutnya, selepas habis tadi alumni. Okey, selepas habis tadi alumni ada potensial ke jadi lecturer di MBUC? Tuan. Soalan ni tuan yang patut jawab. Okey, untuk soalan tu, jika college tu memerlukan contohnya macam part time lah. Part time. Sebab memang di sini susah untuk cari mereka yang boleh mengajar dalam subjek-subjek IT inilah. Contohnya macam kreatif multimedia ni. Kami masih lagi mencari, tapi kebanyakan yang layak yang kami jumpa untuk boleh mengajar subjek ni, dia kadang-kadang dia minta tinggilah gaji sebab pengalaman tinggi kan. Dan satu lagi, tidak ramai sebab mereka lagi suka kerja di industri. Betul? Banding jadi lecturer lah. Tapi boleh. Boleh bahkan? Boleh. Tapi sekurang-kurangnya ada degree lah. Kurang-kurangnya degree lah. Degree lah kan? Okey, dalam kelas apa bahasa pengantar? Kelas tuan lah. Okey, untuk saya sendiri, saya akan mengajar dalam bahasa Melayu lah. Sebab student akan lagi faham bila dorang, saya cakap dalam BM. Tapi saya punya slide, saya buat dalam BI lah. Sebab saya akan ikut buku. So, kalau macam assignment ataupun apa nama tu, dorang buat ya contoh assignment lah. Assignment ataupun dorang buat kerja-kerja luar. Okey, assignment dan kerja-kerja luar itu ikut mana-mana bahasa yang dorang lagi prefer lah. Kalau dorang lagi suka buat assignment tu dalam bahasa Melayu, saya akan minta dorang untuk buat dalam BM sepanjang tu report lah. Keseluruhan. Jadi dia tidak macam campur-campur bahasa lah. So, kalau BM. Melayu, English. Ya, begitu. Ikut apa yang dorang boleh lah. Ya. Okay. So, very simple. So, normalnya, maksud saya tuan, walaupun program ini baru, apakah inisiatif MBUC untuk membantu pelajar yang untuk dapat kerja dalam bidang yang dimaksudkan? Adakah kita membantu pekerjaan, carikan pekerjaan ataupun budak tu cari sendiri? Macam mana tu tuan? Okey. Mula-mula kita akan minta pelajar tu untuk cari sendirilah. Tapi kita akan bantu dia, guide mana tempat yang kamu boleh apply. Selain itu, ada student yang kadang-kadang malu lah mau menanya. Jadi kami akan bantu dorang try contact company tu, tanya kalau dorang memerlukan orang atau memerlukan contohnya macam intern dululah. Jadi kita akan contact balik student tu, suruh mereka hantar resume atau portfolio balik kepada syarikat tu. Okey. So, sekarang ni pun tiada soalan. So, kita akan tutup dalam 10 minit lagi ataupun 5 minit. So, kalau tiada soalan, kita akan tutup awal.
So siapa lagi yang masih terbingung-bingung apa tu kreatif multimedia, nanti bolehlah PM kami balik dan ataupun boleh tengok balik video ni apa itu kreatif multimedia dan berapa kredit yang diperlukan. So kalau ada soalan lagi yang belum yang belum jelas, belum terang, bolehlah tanya balik, kita akan boleh jelaskan lebih jelas lah orang cakap. So okey, soalan terakhir lah tuan. Bagi saya soalan terakhir lah. Kos ni di Malaysia dia macam mana tuan? Maksudnya di kos ni di Malaysia dia punya industri kecil ataupun besar peluang dia? Okey, itu antara soalan yang baguslah. Sebab jika kamu tanya untuk di Malaysia kan. Okey, saya cuba pecahkan untuk di Sabah ni, Sabah Sarawak banding dengan di Semenanjung lah. Okey, berdasarkan dari saya punya pengalaman, dulu pun saya ada ramai kawan yang dari kos degree multimedia lah. Okey. Untuk di Sabah ada, tapi tidak sebanyak peluang pekerjaan yang ada di Semenanjung. Terutamanya di KL, Selangor, sangat banyak dia punya vacancy untuk untuk bidang multimedia ni. Sebab macam saya cakap tadi, setiap syarikat sekurang-kurangnya ada perlukan satu lah. Yang bekerja dalam jabatan multimedia ni untuk marketing dorang juga. Yes. So sekarang ni pun belum ada lagi soalan. So saya akan ulang balik lah kelayakan berapa kelayakan memasuk kreatif multimedia ni adalah 3 kredit, any subjek, apa-apa subjek, janji BM sejarah lulus. Kalau BM sejarah gagal, kalau mau ambil SPM ulangan boleh, kita tunggu tahun depan intake selanjutnya. So kos ini masih baru lagi di MBUC, kita belum ada alumni lagi, tapi kreatif multimedia ni salah satu kos yang paling banyak pekerjaan tapi student kurang. Sebanyak yang tidak tahu. So siapa-siapa yang berminat mahu ambil kos multimedia ni, bolehlah PM tepi, bagi chat kami punya staff dalaman ataupun admin macam mana mau masuk. Okay tuan, ada pesanan untuk pelajar-pelajar sebelum kita tutup kita punya live? Ada pesan-pesan semangat lah. Okay, boleh lah. Bagi sesiapa yang berminat dalam dalam bidang IT ni, terutamanya kreatif multimedia, jangan takut untuk apply, biarpun kamu tidak pengalaman atau pengetahuan tentang teknologi atau penggunaan software, tapi kita akan ajar dari mula sampai kamu akan dapat menggunakan software untuk membuat satu video, satu konten, satu game ke, yang kamu boleh gunakan kemahiran tu untuk jual diri kamu bila kamu apply untuk kerja di mana-mana syarikat, atau kamu boleh bekerja sendiri dan buat duit sendiri menggunakan kamu punya kemahiran tu. Okey. Terima kasih tuan sudah bagi share ataupun kongsi apa itu multimedia kreatif. Okey, kami daripada warga MBUC berterima kasih kepada yang sudah join live kami. Kita jumpa hari yang akan datang. Saya Habibi dan saya Disman Edward. So, salam jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.